Kepadamu ya Allah tempat aku memohon keampunan. Kepadamu ya Allah tempat aku memohon keampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allaha huwat tawwabur rahim. Surah At-Taubah ayat 104. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa Allah fahabli taubatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tuhanku, aku tak layak masuk syurga-Mu, tapi ku tak upaya menghadapi api neraka-Mu. Allah, terimalah taubatku dan ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkau mengampunkan dosa-dosa besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Saudara dan saudari sekalian, setiap manusia itu tidak terlepas dari melakukan kesalahan, sama ada kecil ataupun besar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha Pengasih. Dialah yang akan beri peluang kepada kita untuk mohon keampunan dan bertaubat kepadanya. Syida, apa khabar sekarang? Khabar baik, Alhamdulillah. Dah lama tak jumpa.
Dah banyak perubahan pada diri awak. Sampai saya pun tak macam awak tadi. Ya ke? Kalau awak pun apa kurangnya, nampak ceria juga. Macam mana sekolah baru awak? Sama je dengan sekolah kita yang dulu. Saya nampak awak lain benar lah. Ya ke? Lain dulu, lain sekarang. Apa yang awak maksudkan? Saya tak faham lah. Sebenarnya 6 bulan lalu, saya telah menerima musibah dari Allah. Maklumlah, jiwa muda selalu mengikutkan hawa nafsu. Saya telah mengalami kemalangan jalan raya. Apa yang telah awak buat? Ceritanya bermula begini. Gimana? Saya nak keluar kawan je. Duduk dulu mama nak cakap. Sekejap. Itu yang seksi lah. Bagus langsung. Itu spaghetti bintang bagi aku. Ayolah kau. Kau ambil orang punya. Keren zaman nak pasang baru dah. Beri ke gombong. Ha? Pukul 8. Pukul 8 je. 8 kelas dekat ini. Hello. Lepak lu. Boleh buat. Ada. Ini Syida. Apa kamu buat kat sini? Patutnya kamu kat dalam solat jemaah sama dia orang. Nanti saya Masuk sekarang, bila lagi kami nak semayang. Siapa nanti saya semayang ni? Nanti dulu nanti saya bila saya Pasal dah dengar banyak lagu orang pasal kamu. Aku tak apa, apa saya? Apa nak jadi budak ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك
ربك واستغفر إنه كان توابا. Suratun Nas ayat 3. Maksudnya, maka bertasbihlah engkau serta memuji Tuhanmu dan minta ampunlah engkau kepadanya, sesungguhnya dialah penerima taubat. Kumohon ampun ya ilahi Rabbi, Maha Pengasih, Maha Ketahui. Ampunilah hamba-Mu, terimalah taubatku sebelum ku terlambat pulang ke alam akhirat, sebelum ku terlambat pulang ke alam akhirat. Telah ku menyadari, usahlah membilang hari, apa yang dilalui usah dipikir lagi. Astaghfirullah, berdoalah kita, mudah-mudahan taubat diterima, mudah-mudahan taubat diterima. Perubahan ini dan cikgu mahu sidang betul-betul berubah mulai minggu hadapan. Cikgu nak sidang datanglah awal, buat kerja sekolah dan sebagai langkah pertama sidang mesti minta maaf dengan cikgu-cikgu yang sidang selalu tak buat kerja sekolah. Boleh? Syukur, Alhamdulillah. Awak dah sedar dan bertaubat kepada Allah. Marilah kita renungkan pula kisah Nabi Adam dan Hawa yang bertaubat setelah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Adam dan Hawa. Mereka hidup dengan bahagia, gembira dan taat kepada perintahnya. Allah juga telah mengizinkan mereka tinggal di dalam syurga dan makan segala apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada Adam, maksudnya, wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau di dalam syurga
dan makanlah segala apa yang ada di dalamnya sepuas-puasnya. Allah telah melarang mereka menghampiri sepohon pokok dan memakan buahnya. Syaitan yang mengetahui larangan ini telah menggoda Adam dan Hawa supaya memakan buah tersebut. Dia melakukan demikian kerana berhasrat mahu mengeluarkan mereka dari syurga. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, maksudnya, turunlah engkau sebagai tempat bermusuhan sesama kamu, tempat kediaman dan kesenangan kamu sehingga ke satu masa iaitu mati. Selepas peristiwa tersebut, Adam dan Hawa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun dan menerima taubat mereka. Saudara dan saudari sekalian, bertaubat itu bukan sekadar di bibir sahaja. Malah, ia memerlukan keikhlasan di dalam hati dan tidak lagi mengulangi perkara maksiat yang telah dilakukan pada masa lalu. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang persoalan ini, kita bersama Ustaz Tuan Razali Hamzah dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Apa yang kita lihat fenomena sekarang ni Ustaz, masyarakat kita sering berkata dia telah bertaubat, tapi pada hakikatnya masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Apa pendapat Ustaz tentang perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan taubat itu seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala, harus dia memenuhi 4 syarat. 4 syarat. Ya. Yang pertama, seseorang itu harus berhenti masa itu juga. Katakanlah dia minum arak umpamanya, dia kena berhenti masa itu juga. Dia tidak boleh menangguh-nangguh lagi. Yang kedua, dia mesti ada perasaan menyesal kerana dia telah melanggar perintah Tuhan. Menyesal dengan sesungguh-sungguhnya. Yang ketiga, dia mesti ada azam. Ada satu semangat untuk bersungguh-sungguh berhenti. Tidak akan mengulangi perbuatan itu pada masa-masa yang akan datang. Dan yang keempat, yang lebih penting ialah lepas tu. Lepas dia menyesal, lepas dia berhenti masa tu juga, kemudian dia berazam tak nak buat akan datang. Tapi apa yang akan dibuat pada masa-masa yang akan datang? Iaitu membuat kebaikan-kebaikan, dituruti kebaikan-kebaikan. Ya, sebab Nabi pernah bersabda yang mafhumnya setiap kejahatan tu ya diikuti dengan kebaikan. Mudah-mudahan nanti Allah akan ampunkan ya. Jadi lakukanlah amal-amal yang soleh yang Allah redai. Seperti kalau dulu tinggal sembahyang. Sembahyang fardu, itu tanggungjawab amanah yang Allah suruh kepada kita. Tapi yang lebih penting sembahyang sunat, puasa sunat, baca Quran, sedekah, ya, menolong orang dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat akhir-akhir ini, ramai orang dengan mudah cakap saya dah taubat, tapi tak menunjukkan sifat apa tadi, syarat-syarat yang saya sebut tadilah. Wallahu alam. Saya terfikir bahawa apakah yang tersirat di sebalik amalan bertaubat itu dan apa kesannya kepada orang yang bertaubat itu? Bertaubat ini adalah tuntutan. Satu yang dimestikan kepada orang-orang yang melakukan kesilapan. Jadi seseorang yang bertaubat itu sebenarnya ialah orang yang ingin kembali kepada fitrah, kesucian diri, membersihkan dirinya, balik kepada Tuhan, ya. Kerana selama ini manusia itu telah melanggar perintah Tuhan. Kita sebagai manusia sepatutnya tidak boleh derhaka. Sebab kita hamba. Sifat hamba ialah patuh. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Itu sepatutnya. Ya. Contohnya macam iblis. Iblis makhluk yang ingkar. Aba istakbara, enggan dan takabbur. Sebab itu ia disingkirkan dari syurga. Maka Allah pesan kepada Nabi Adam, jangan engkau dekati dan kau makan buah pohon ini. Tetapi sudahnya tergelincir juga kerana pujukan iblis. Dan
dia pun dicampakkan bersama isterinya Hawa ke bumi ini. Ya, dan akhirnya taubat Nabi Adam diterima Allah Taala. Artinya taubat itu kembali semula mematuhi, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab diri kita sebenarnya fitrah, artinya bersih, murni, ya, patuh, taat. Jadi kalau kita taubat maknanya kita kembali putih seperti bayi yang baru lahir. Okey. Kesannya pula bila kita bertaubat, kita akan mendapat kembali yang dijanjikan Allah Taala. Yang pertama, rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang Allah. Kalau kita dapat kasih sayang Allah, hidup kita berkat. Kemana saja kita pergi, kita selamat. Sebab kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Kemudian rezeki yang kita perolehinya pun berkat. Yang baik-baik. Anak-anak yang kita perolehi, semua yang taat, yang soleh. Kemudian kita kemana saja, orang sayang. Sebab apa? Allah sayang. Bila Allah sayang, makhluk juga sayang. Itu kesannya. Yang kedua, kita akan dapat ketenangan, sakinah. Sebab orang yang bertaubat sentiasa bibirnya berzikir. Sebab itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ayat yang sebelum itu, wallazi na'amanu wa tatma'innul qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman sentiasa jiwanya, hatinya tenang. Mengapa? Kerana mereka sentiasa ingatkan Allah. Apa yang kita saksikan sebentar tadi, dapatlah kita merenung bahawa tiada lebih bahagia di dalam hidup ini melainkan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan segeralah bertaubat jika melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumohon ampun, ya ilahi Rabbi, Maha Pengasih, Maha Ketahui. Ampunilah hamba-Mu, terimalah taubatku,